yang Al-Banna kata, bila saya sebut dakwah kepada Islam, maksudnya apa? Maksudnya yang basic tu lah. Okay, sekarang baru pergi kepada usul nombor 2. Bila dah cakap macam tu, dah banyak kan benda kan. Jadi persoalan dia yang kedua, macam mana bila kita kata Islam ni adalah semua benda? Susah juga kalau semua orang claim kata yang dia buat tu adalah Islam kan. Jadi soalan dia adalah, apa rujukan dia? Maksudnya untuk kita kata sesuatu tu Islam ke tak Islam, dia berkait tau. Semua usul 20 ni semua berkait. Untuk kita kata satu benda tu adalah Islam ataupun bukan Islam, macam mana nak tahu? Jawapan dia adalah usul nombor 2. Apa dia rujukan asas Islam? Al-Quran dan Sunnah. Maksudnya benda yang Al-Quran dan Sunnah sebut, ataupun cerita, ataupun Nabi buat, ataupun ada cerita sikit, Al-Quran cerita sikit, itulah dia yang Islam kata. Benda yang Al-Quran tak cerita, Sunnah tak cerita, bukan kata dia bukan Islam, tapi dia mesti ada benda yang tak penting lah. Ambil contoh surah Al-Kahfi. Kita kalau kata sahih lah, hadis tu kata digalakkan baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Betul? Bukan baca tu maksudnya tajwid. Walaupun tak kata tak penting sebab ada orang dia akan fokus tajwid. Hantar baca tadi tu rib tu hantar qol-qolah, dha bukan qol-qolah. Jadi hantar salah. Sepanjang zaman daripada tingkatan 3 hantar baca semua tak dapat pahala. Sebab dha bukan qol-qolah. Dia tak boleh tak boleh. Tapi kalau lah dia baca Al-Kahfi dengan maksud lah, dia bukan tak mementingkan tajwid, dia tengok semua. Tajwid tengok, maksud tengok semua sekali. Dalam surah Al-Kahfi ada banyak cerita, betul tak? Antara ceritanya adalah tajuk surah tu sendiri, cerita Ashabul Kahfi. Allah cerita tentang Ashabul Kahfi kan. Allah kata dia orang ni lari daripada pemerintah yang zalim, bersembunyi dalam gua bersama dengan mereka anjing. Mereka pun ditidurkan selama beberapa ratus tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali. Kemudian habis lah, cerita tu pendek je kan. Tapi manusia kan, dia tak suka cerita yang ringkas dan padat macam ni. Dia suka benda, dia mesti ada hujung dan pangkal. Dia kena ada pangkal dulu. Siapakah mereka? Apa nama dia? Yang penting kan. Sebab tu ada orang sibuk menghafal nama pemuda Kahfi. Ada. Anda pernah dengar ada seorang ustaz tu ajar, dia kata siapa yang tak ada anak, maksudnya dia dah lama kahwin tapi tak dapat anak, dia kena ni memang pelik. Dia kena tuliskan nama semua pemuda Kahfi tu tanpa mengangkat pen. Maksudnya dia kena sambungkan semua tanpa mengangkat pen, sambil lidah dia tu tolak ke langit-langit. Anak pun fikir apa kena mengena dengan dapat anak tak dapat anak. Tapi cerita dia kena tahu dulu nama pemuda kan. Betul tak? Nak cuba? Tak boleh nak cuba kan. Maksudnya manusia ni dia suka hujung dan pangkal. Sebab tu kalau belajar sirah Nabi kan, kita kan sayang Nabi, kita cinta Nabi, kita ni nak ikut Nabi, nak tiru Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nak tiru Nabi kan. Yang paling asas orang nak tiru Nabi pakaiannya lah. Tapi padahal banyak lagi sunnah Nabi yang nak kena buat ni. Yang paling penting, Nabi ni dia mewarisi apa? Ulama' ni mewarisi Nabi. Nabi ni tidak mewariskan duit, dia tidak mewariskan harta, dia mewariskan ilmu. Tapi yang tu tak nampak lagi. Kepentingan menyampaikan ilmu tu tak nampak lagi. Berdakwah semua ni tak nampak lagi. Tugas Nabi ni diutuskan ke muka bumi untuk berdakwah tu tak nampak lagi. Yang penting kita kena pakai macam Nabi dulu. Yang penting kena tahu Nabi lahir bila dulu. Kena tahu Nabi lahir bila dulu. Maksudnya manusia ni dia suka tahu benda yang dia nak lah. Jadi kita tengok balik macam mana cara Al-Quran ajar dari surah Kahfi tadi. Apa yang Allah kata tentang orang tanya tentang surah Al-Kahfi? Orang kata apa? Sayaquluna thalatha. Mereka akan kata, dah habis cerita Al-Kahfi, dah habis tau. Ayat tu lepas habis cerita surah Al-Kahfi tu, dah habis dah cerita, dia orang ni dah mati balik dah. Allah kata mereka akan tanya berapa bilangan dia orang ni? Mereka akan kata 3. Rabi'uhum kalbuhum. Yang keempat adalah anjing. Wa yaquluna khamsah. Mereka akan kata juga ada 5 orang. Sadisuhum kalbuhum. Yang keenam tu anjing. Wa yaquluna sab'ah. Wa thaminuhum kalbuhum. Mereka akan kata 7. Yang ke-8 tu adalah anjing dia. Apa Allah dia? Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Kata je lah Allah tahulah bilangan dia berapa. Tak kisahlah bilangan berapa pun. Poin daripada pemuda Kahfi tu adalah mereka ni lari daripada meninggalkan negara dia kerana menyelamatkan akidah dia. Itu poin dia. Bukan cerita berapa orang. Macam kata Nabi berhijrah ke Madinahan, kita nak tahu berapa orang Islam yang berhijrah. Kan pelik tu.
Kita nak tahu kenapa hijrah. Sanggup meninggalkan negara, sanggup meninggalkan anak isteri, sanggup meninggalkan perniagaan, sanggup meninggalkan rumah. Tujuan sampai sanggup tu, tinggal pergi ke tempat baru ni, sanggup ni. Orang muhajirin ni bila pindah ni jadi orang miskin kat Madinah tu. Kenapa sanggup? Bukan penting bilangan dia orang ni. Tapi point dia apa? Al-Quran lah. Kita kena tengok cara Al-Quran dan As-Sunnah aja. Tengok ayat dia. Ini ayat Al-Bana. Baca seorang-seorang. Ini ayat Al-Bana. Okey. Ini ayat Al-Bana. Dah habis baca? Tengok. Al-Quran ni, menariknya Al-Quran ni, dia boleh jadi pemberi petunjuk dan juga penyesat. Orang yang sesat pun selalunya ikut ayat Quran. Contohlah orang tak nak solat, dia akan guna Al-Quran. Kata Al-Quran kata solatlah sehingga yakin. Maksudnya kita kalau dah yakin dah tak payah solat dah. Dia guna ayat Quran. Memang ada pun ayat Quran tu. ISIS yang dah tak tahu kat mana ni. ISIS bila dia bunuh orang, dia guna ayat apa? Bible. Sambil bunuh orang dia baca apa? Dia baca ayat Quran. Dia baca ayat Quran. Maksudnya menarik je ayat Quran ni, dia boleh jadi yang memberi petunjuk dan yang boleh memberi menyesatkan orang. Tapi cara untuk kita nak menjadikan Quran ni sebagai petunjuk ni, tengok Al-Bana kata apa? Al-Quran difahami mengikut kaedah bahasa Arab yang tidak memberat-beratkan, tidak memaksa-maksa. Tak payah paksa-paksa. Cari perkataan tu, cari dia punya asal usul, tak payah paksa-paksa. Tengok orang Arab faham macam mana, itulah dia. Quran mudah je. Okay, tengok kaedah bahasa Arab, contoh yang tidak terlalu memberat-beratkan, tidak terlalu memaksa. Tu kaedah bahasa Arab. Contoh, mana bagi contoh kita dalam bahasa Melayu sendiri pun ada perkataan tu. Mana kata tumpang sekaki. Apa maksud tumpang sekaki? Orang Melayu macam mana kata nak pergi mana? Nak balik UAE tumpang sekaki. Alang-alang tak nak balik UAE, anda nak tumpang hantarkan beg nak boleh? Tumpang sekaki kan. Maksudnya apa? Tumpang terus lah kan. Bukannya tumpang sekaki je. Tumpang terus lah kan. Tapi faham, orang faham lah kan. Orang putih pun ada bahasa orang putih kan. Dia cakap-cakap sembang-sembang kita aku ada benda nak cerita ni. Okay, cerita. I'm all ears. Apa maksud I'm all ears? Orang putih kata apa? I am all ears. Aku bersedia nak dengar. Bukan saya ni telinga. Kalau terjemah memang I'm all ears ni, saya dah jadi semuanya telinga, kaki telinga semua. Pelik tu kan. Maksudnya kita kalau ikut kaedah bahasa Arab dah boleh faham dah apa maksud ayat tu. Bila Allah kata iqtarabatis sa'ah, kiamat semakin menghampiri. Apa maksud kiamat semakin menghampiri? Memang kiamat semakin menghampiri kan? Ke kiamat makin jauh? Kita ikut mana pun memang kiamat semakin menghampiri kan? Kita tak payah paksa-paksa, kita terus faham. Dan memang asalnya Quran ni untuk memberi orang faham ke dia untuk bagi orang tak faham? Soalan tu. Al-Quran ni sebenarnya untuk bagi orang faham ke untuk bagi orang pening? Untuk bagi orang faham lah kan. Kalau tak, macam mana nak bagi petunjuk kalau orang tak faham? First thing yang orang kena buat dan dia kena faham dulu. Contoh anda ambil dia, Surah Ghafir, surah 40 ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi fasta'id billahi innahu was samiul basir. Sesungguhnya orang yang berdebat mengenai kekuasaan Allah, ayatillah. Okey, tengok sekat ni terjemahan. Kalau bahasa Melayu pun terjemahan tu sebenarnya dia dah terjemahkan dengan konteks sekali tau. Dia tak terjemahkan literally word by word pun. Harfiah tu tak ada. Biasanya orang terjemah dah memang guna ayat yang orang Melayu pun faham. Dia baca terjemahan dia. Padahal bukan suruh tadabbur sesat ni. Suruh baca dulu. Baca kan. Okey, yang bold kat situ apa? Kekuasaan Allah. Okey. Apakah contoh orang yang berdebat mengenai kekuasaan Allah tanpa bukti? Apa itu kekuasaan Allah? Apa kekuasaan Allah? Kita sebut satu contoh kekuasaan Allah. Cuba. Turunkan hujan. Okey, dah. Ceritakan bayi. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir. Apa lagi kekuasaan Allah? Ada? Cipta langit.
Cerita langit mana tu? Kekuasaan Allah. Cerita manusia. Manusia. Kekuasaan Allah. Dalam bahasa Arab, ayatillah. Apa lagi? Contoh ayat-ayat Allah. Ayatillah. Siang malam. Siang malam. Lagi? Apa lagi? Ayatillah. Planet. Apa lagi? Ayat-ayat Allah. Al-Quran tu sendiri ke ayat Allah? Ke ayat Allah kan? Banyak lah kan? Poinnya banyak lah kan? Ya. Jadi banyak je lah. Kekuasaan Allah banyak lah kan? Boleh jadi gunung kan? Boleh jadi bumi, boleh jadi tumbuh-tumbuhan, boleh jadi binatang, boleh jadi Al-Quran tu sendiri, ayat-ayat Quran kan? Semua boleh. Semualah alam semesta ni semua ni kira Allah lah. Itu semua. Okay, tapi kalau kita buka tafsir Ibn Kathir kan, Ibn Kathir dia kata ada seorang ulama tu kata maksud ayat tadi tu adalah Dajjal. Anda terfikir tak? Ada tak terfikir sepanjang kita bincang tadi, ada tak terfikir maksud ayat tadi tentang Dajjal kot? Ibn Kathir kata apa? Ini satu contoh tafsiran yang memaksa-maksa. Jauh. Tak terfikir pun sekali dengar. Maksudnya walaupun Ibn Kathir sebut tak pandangan ni, pendapat ni, Ibn Kathir ni kritik. Dia kata ini adalah contoh satu tafsiran yang terlalu memaksa-maksa. Kenapa nak memaksa-maksa? Sedangkan kalau kita balik semula kepada ayat tadi kan, Allah nak kata orang yang suka berdebat tentang kuasaan Allah tanpa ilmu, tanpa bukti. Orang berdebat tentang maksud ayat Quran yang tak ada bukti. Contohlah orang kata dalam Quran Allah cerita pasal syurga neraka, betul tak? Tapi kita dah sampai ke syurga neraka? Tak sampai lagi. Okay, sekarang kita akan debatkan. Kita debatkan kat mana sebenarnya neraka tu? Neraka tu ada dalam bumi ke? Sebenarnya dia dah ada ke belum? Kita pun debat betul. Lalas jadi apa? Tak sampai ke hujung. Takkan sampai ke hujung. Tak mati. Kalau dah mati tak boleh bangun balik nak cerita kan? Susah kan? Tapi kita debat sebab benda ada Quran. Termasuk tak dalam ayat ni? Termasuk lah. Berdebat tentang benda yang tak ada bukti. Dia tak semestinya berdebat tentang Dajjal. Berdebat tentang apa pun. Kalau tak ada bukti, mereka ni hanyalah bongkak. Tak akan sampai pun kepada benda yang kita debatkan tu. Kita tak akan sampai kalau benda tak ada bukti. Debatkan susah-susah pun tak boleh. Macam kita kata sekarang lah. Kenapa agak-agaknya lah? Kenapa agak-agak kerajaan Pakatan Harapan itu berpecah? Kenapa? Apa sebenarnya ada dalam kepala Muhyiddin? Kita fikir, mana kita nak tahu dalam kepala dia? Kecuali kalau ada bukti lah. Kita pergi jumpa dia ke, kita tanya dia ke macam, dalam kepala ada apa? Tanya kan? Kalau kita bincang sekarang ni, takkan sampai kepada hujung dia. Apa Allah ajar? Kalaulah kita tiba-tiba rasa macam nak berdebat ni, duduk tak ada benda nak sembang, habis dah benda semua sembang dah habis dah. Tanya khabar dah, cerita pasal cuaca dah, virus dah, semua dah habis dah. Tak ada benda nak cerita dah. Cerita pun Allah ajar apa? Fasta'id billah, minta perlindungan daripada Allah je. Sebut auzubillah je, tak payah bincang-bincang kan. Dan sebut innahu huwa as-samiul alim. Allah Maha mengetahui dan lagi Maha mendengar dah. Allah mendengar, melihat dah. Allah tahu. Allahu a'lam, habis. Bincang benda yang kita tahu sudah. Tak semestinya cerita pasal Dajjal kan. Cerita siapa pun. Jadi konteks daripada ayat ni adalah tak payah berbincang tentang benda yang kita tak ada bukti. Bukanlah konteks dia apa itu kekuasaan Allah pun. Tapi nampak tak cara orang lari daripada tafsir yang asal tu, daripada Quran yang asal. Jadi Quran ni dia boleh jadi pemberi petunjuk dan penyesat. Jadi Al-Quran juga yang cerita tentang sifat Allah yang menyebabkan orang berdebat. Kan Al-Quran sama kan? Al-Quran juga menunjukkan sifat Allah yang menyebabkan orang takut. Ada Al-Quran cerita pasal tangan Allah kan, tu, tangan Allah. Apa berdebat? Apa itu tangan Allah? Berdebat tak habis macam. Akhirnya kita tahu tak? Akhirnya kita tahu. Tak tahu juga kan. Akhirnya jadi apa? Macam semakin takut kan? Orang mencuri, nak mencuri ni. Ingat pula Allah ada tangan. Tak teringat apa pun kan? Dia yang penting bila Allah kata Allah Maha mendengar lagi Maha melihat ni, yang penting bila kita sebut Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, kita nak lahirkan perasaan apa dalam hamba Allah ni? Perasaan takut lah. Bila dia buat apa-apa tu dia ingat, oh Allah nampak kan, Allah lihat ni. Betul dia fikir, sekejap Allah melihat, nampak mata ada mata. Tak jadi nak takut lah. Tak jadi nak takut macam, betul ke Allah boleh lihat lah? Allah ni ada mata ke? Mata sama dengan manusia tak? Tu kalau sama tak boleh pula. Tapi Allah katanya tu kira macam mana ni? Kenapa dia buat lah apa-apa pun. Sebab Allah tak sama makhluk kan. Kita buat apa pun takkanlah Allah. Takkan. Tu contoh tafsir yang memaksa-maksa. Padahal benda tu basic je, cakap macam tu je. Macam mak kata kan,
main elok apa ni, kan mak tangan kan. Mak tangan kan. Tengok mak rotan, tak cimak, mak cakap pakai tangannya. Itu maksa-maksa yang berat tadi tu Lebih kurang lah. Lebih kurang, Dia contoh memberat-beratkan ada juga. Contoh memberat-beratkan ni biasanya bahasa. Dia ambil kembali basic bahasa Arab yang dia jumpa orang Arab Badui gunakan perkataan yang sama. Orang memberat-beratkan siapa yang orang zaman dulu, mana ada orang pergi kaji orang Arab kat Badui cakap macam tu, dia tak kaji. Yang penting orang zaman depan Nabi lah, bila Nabi sampai kan, yang penting adalah orang zaman tu faham lah. Contohlah, Nabi contoh perkataan daha, wal arda ba'da dhalika dahaha. Daha tu maksud apa? Daha. Maksud daha ni maksudnya bujur, sebab bumi ni sebenarnya dia tak rata, dia bukan flat earth, dia bujur tu. Dia berkata ada satu kaum dalam bahasa Arab, dalam orang Arab, dia sebut telur ya telur. Tak pernah ni, di zaman Nabi orang tak guna pun perkataan telur tu ya. Nabi sebut baik dia macam orang lain. Maksudnya perkataan tu tak jadi satu, walaupun mungkin betul lah ada kabilah yang guna perkataan tu kan, tapi terlalu memaksa-maksa kita sampai nak kata Al-Quran dah cerita bahawa bumi ni tak flat daripada dulu lagi. Terlalu memaksa-maksa. Tak payah cari ayat tu, cari ayat lain ada je. Guna ayat lain pun okey. Nak memaksa-maksa kenapa? Okay. Hadis pula. Tadi Al-Quran. Al-Quran ni dia tak payah check sanad semua. Hadis pula. Hadis ni dia yang lain daripada Quran, dia ada sanad. Hadis ni dia tak sama dengan Quran. Kalau Quran ni dia sanad ni maksudnya apa? Sanad ni maksudnya rantaian pembawa cerita. Orang yang bawa cerita dia panggil sanad. Contoh lah, ada bagi contoh sanad. Malik ni nama seorang imam yang ada mazhab, namanya mazhab Maliki. Imam Malik ni dia ada tuliskan kitab. Nama kitab dia Al-Muwatta. Okay. Imam Malik dia tulis kitab. Jadi kitab tu sampai kat kita. Jadi tak ada masalah lah. Kita kata kita ni baca kitab Imam Malik terus. Direct lah. Kita dengan Imam Malik ni direct lah. Sebab tak nak tulis Malik je. Sebenarnya taklah simple tu. Tapi tak apa, dia bagi senang faham. Contohnya Imam Malik. Imam Malik kata dia dapat satu hadis ni daripada Nafi'. Nafi' tu adalah tabi'in. Imam Malik memang anak murid kepada Imam Nafi'. Nafi' ni tabi'in. Tabi'in ni maksudnya orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi. Orang yang hidup berjumpa dengan sahabat Nabi. Nafi' pula kata dia dapat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni sahabat Nabi. Anak kepada Umar. Jadi dan dia juga sahabat Nabi, dia jumpa dengan Nabi, dia belajar dengan Nabi. Ibnu Umar kata dia dapat daripada Nabi. Jadi semua ni dia panggil sanad. Bila Imam Malik kata, ni Nabi kata tak boleh ni, ataupun ni Nabi kata kena buat ni, orang akan tanya, mana sanad? Maksudnya Imam Malik tak nak jumpa Nabi. Imam Malik kena cerita, dia ni dapat daripada siapa? Dia pun cerita lah, saya dapat daripada Nafi'. Nafi' dapat daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar dapat daripada Nabi. Dia akan sebut macam tu, zaman dia. Jadi dia tuliskan dalam bentuk buku. Senang lah kita sekarang ni ambil buku Imam Malik je, terus kata, ni Imam Malik kata macam ni, settle. Senang kan, macam Imam Bukhari yang betul. Awak tak dah jumpa Imam Bukhari kan? Tak, dia dah tulis buku. Dia tulis buku, kita tengok baca buku dia je lah. Kalau tak tulis buku, kita jangan belajar dengan buku, kita belajar dengan setan kan. Kita jangan tulis buku je. Apa tulis buku? Kita jangan baca buku. Awak jangan baca buku je. Okay, macam tabi'in sendiri tulis buku. Lepas tu itu menjadi rujukan. Ada juga. Sebenarnya daripada zaman sahabat dah ada orang tulis buku. Cuma masalah dia tak sampai. Buku-buku dia orang ni tak sampai kat kita. Sebab zaman dulu ni susah nak jaga. Kita sekarang pun buku-buku manuskrip ni dia akan jaga betul-betul dalam kaca semua, takut hilang. Kadang-kadang dia tak hilang pun, dia punya dakwat yang hilang. Kalau tak kata buku tu hilang pun, dakwat dia hilang. Dia orang sekarang ni manuskrip ni memang akan simpan dalam kaca, tak nak bagi udara masuk semua, takut dia punya dakwat dia hilang. Kita sekarang ni kalau pakai inkjet tu, bolehlah dakwat dia tak hilang. Kalau kita buat baju pun memanglah murah, RM5, RM6 selai kan. Tapi sekali 2-3 kali basuh dah hilang. Ya. Jadi nak ambil ni mahal sikit lah, ambil yang RM40 satu. Macam tu juga buku-buku ni. Sebenarnya daripada zaman sahabat Nabi dah ada orang tulis buku dah. Ni tak sampai kita, jadi kita ambil yang mana yang sampai kat kita. Contohnya Imam Malik, Imam Bukhari kemudian lagi sampai kat kita. Tu dia panggil sanad. Jadi hadis, Al-Banna kata hadis ni tak sama dengan Quran. Hadis ni mula-mula sekali kena tengok sanad dulu. Pastikan sanad dia tu sampai kat Nabi dulu. Yang paling senang kita pastikan kitab tu je ada. Ni kadang-kadang cerita hadis tak ada yang kitab langsung. Macam
akhir zaman nanti akan tersebarnya wabak, orang yang terpelihara adalah orang yang memelihara wudu. Tak ada langsung dalam kitab, mana-mana pun tak ada. Macam kita macam, dia tulis kat situ, diriwayat oleh Imam Tabrani. Buka Tabrani tak jumpa juga. Macam, Tabrani mana kan? Mungkin ada orang lain nama Tabrani kan? Dia pandai dia. Orang yang reka-reka ni mana ada? Kata Malik, ni Imam Malik kata. Kata, Imam Malik mana? Dah ada Malik kat Malaysia je. Pandai dia. Jadi yang penting, asasnya senang lah. Senang nak kata, dia dalam kitab mana dulu? Sebut kitab mana dulu? Lepas tu baru kita tengok sampai ke Nabi tak? Penulis tu dakwa sampai ke Nabi tak? Okay. Dan matan. Al-Banna kata, dan matan. Apa maksud matan? Contohlah, ni matan. Matan ni maksudnya teks apa benda cerita tu yang Nabi sebut. Contohnya, matannya, sesungguhnya setiap amalan dikira berdasarkan niat. Ni contoh matan. Okay. Setiap hadis dia dinilai berdasarkan sanad tadi, pastikan dia sampai ke Nabi. Yang kedua berdasarkan matan. Matan ni maksudnya macam ni, teks dia. Hafal tak hadis? Apa bahasa Arab ni? Innamal a'mal binniyat. Dia hadis nombor berapa dalam hadis 40? Hadis nombor 1. Jadi ikhlas dulu ke faham dulu? Ikhlas dulu. Ikhlas dulu. Tak ingat pula. Hadis ikhlas dulu. Ini nama amal binniyat. Ikut singgah Al-Banna. Ikut Imam Nawawi. Imam Nawawi kata mulakan dengan niat. Okey. Jadi matan dia innama al-a'mal bin niat. Betul? Innama al-a'mal bin niat. Sebenarnya ada 7 lafaz yang berbeza. Dia ada innama, dia ada inna juga. Ada yang guna inna, ada yang guna innama. Ada yang tak ada pun. Innama tak ada, innam tak ada. Dia sebut al-a'malu bin niat. Macam tu. Ada yang guna lafaz mufrad, al-amal. Al-amal. Ada yang guna niat jamak, ada yang guna niyah. Niyatun. Mufrad. Jadi teks hadis pun sebenarnya berbeza-beza. Tapi kita kata Nabi cakap banyak kali ke? Tak, Nabi cakap sekali je. Tapi kenapa dia berbeza-beza teks? Sebab biasanya hadis ni orang sampaikan konteks je. Orang tak sampaikan teks dia, orang sampaikan konteks dia. Dia bukan Quran. Al-Quran ni kita baca setiap huruf tu dapat pahala. Hadis bukan macam tu. Hadis tu yang penting kita beramal, faham. Apa pahaman daripada hadis ni? Apa kita faham dari hadis ni? Niat tu kena betul. Niat tu kena betul. Tu je kan. Kalau dah cakap niat tu kena betul, dah sampai maksud tu. Dah sampai dah kan. Kena sebut balik lah Arab dia. Kalau orang tu tak faham bahasa Arab, tak payah sebut balik lah. Yang penting dia punya maksud dia tu faham je. Itu beza hadis dengan Quran. Walaupun kita ni didoakan secara khusus kalau kita berjaya menghafal sebiji macam Nabi sebut. Nabi doa. Nabi kata naddarallahu mra'an sami'an minni maqalatan fa'addaha kama sami'. Allah akan memberi cahaya kepada wajah orang yang boleh mendengar apa yang aku kata, dia boleh sampaikan sama seperti yang aku kata. Kita usahalah nak bagi sama macam tu. Tapi kalau baca dalam riwayat-riwayat hadis ni memang dia berbeza-beza setiap matan, setiap teks. Jadi kadang-kadang teks tu, matan tu, kita akan tahu dia ni salah ataupun bukan Nabi kata. Kita akan tahu terus, sekali dengar je dah tahu dah. Contohnya satu hadis tu sebut macam ni. Hadis tu sebut macam ni. Kalaulah tidak kerana aku ni menjaga ibuku, nescaya aku akan pergi berjihad. Okey, apa masalah dalam teks hadis tu? Apa masalah? Dalam hadis tu ada satu hadis tu dia kata Nabi sebut macam tu. Dia kata kalaulah tidak kerana aku menjaga ibuku, nescaya aku akan pergi berjihad. Apa masalah hadis tu? Sebab apa masalah? Sebab ibu Nabi meninggal masa Nabi kecil. Bila pula Nabi jaga ibu ni? Jadi kita boleh menilai, walaupun kita bukan ulama pun, kita boleh dengar, sekali dengar je teks tu kita boleh tahu bahawa ini bukan kita boleh tahu, sekali dengar je kita akan kata yang teks ni bukan Nabi kata. Senang je. Tapi kena tahu bahasa Arab jugalah. Sebab macam nak tahu kan, kena tahu sirah juga. Macam orang katalah sirah Nabi, Nabi cakap kat sahabat ni macam ni, Nabi cakap sahabat ni macam ni, kita tahu sirah dia. Sahabat ni dah masuk Islam ke belum? Kalau belum, kita tahulah ada masalah sanad. Senang kalau tahu sirah. Tak tahu kena belajar sirah. Okay, jadi tu contoh dalam hadis. Jadi hadis ni walaupun dia tak sama dengan Quran. Kalau Al-Quran ni dia boleh menyesatkan orang, boleh tak menyesatkan orang kan, sebab orang guna bahasa dia. Orang main-main dengan bahasa Quran ni, orang guna konteks lain, orang faham perkataan lain, orang pusing maksud dia.
Contohlah kata azab kan, azab. Azab ni kita pun faham azab kan? Azab lah. Tapi dalam bahasa Arab bila sebut azbun furatun, azbun ni maksudnya tawa. Azbun maksudnya azib air yang tawa. Air yang tak ada gula, tak ada rasa lah. Sebab tu dalam akhir surah Al-Mulk, Allah kata, kalaulah Allah jadikan bumi ni semua air dia masin, siapa yang boleh datangkan air yang tawar? Okey lah, yang senang. Jadi perkataan dia azbun, bahasa Arab tu azbun tu maksudnya tawar. Jadi orang kata azab ni bukannya sakit, azab ni sebenarnya tawar je. Ada pening. Sedangkan kita sekali dengar pun tahu dah azab ni maksudnya sakit lah. Kalau tak, kenapa azabun alim, azabun azim semua kan? Tiba-tiba dia guna bahasa Arab pusing konar dia. Dia kata sebenarnya azab ni tak sakit, azab ni tawar je rasa dia. Oh, pula dah. Itu memang sesat lah. Sebab apa sesat? Sebab dia menggunakan tafsiran yang terlalu memaksa-maksa, jauh. Jadi hadis tak macam tu. Hadis sebab sahabat-sahabat memang sampaikan secara konteks. Cuma kita kena kumpulkan supaya kita nampak konteks. Kumpulkan semua teks dan kita kena pastikan sanad dia tu sampailah kat Nabi. Okay, jadi sampai sini habislah usul yang kedua. Jadi kita lihat dulu sebelum kita sambung usul yang ketiga. Nak bagi 10 minit lah. 12 7 minit kita sambung balik. 12 7 minit. Sebab dia turun membantu untuk kita faham apa dia punya makna dia. Dia membantu je kita faham. Dia bukannya itu je. Contohlah macam Allah kata kepada Nabi kan, qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Tuhan yang menciptakan subuh, falak kan. Kita tahu ni ayat untuk Nabi je pun. Sebab qul ni kan katakanlah wahai Muhammad. Jadi kita tak baca. Tak, ayat tu turun memang untuk Nabi, tapi untuk kita semua. Dia yang penting konteks ayat tu adalah berlindung dengan Allah daripada kejahatan-kejahatan tu lah, min syarri ma khalaq, semua tu lah. Penting kita berlindung dengan Allah. Kita nak tahu konteks tu, sebenarnya kita kena kumpulkan semua ayat Quran yang sama dengan dia. Sama maksud, sama konteks dengan dia. Contohnya ayat wudu, kumpulkan semua wudu. Kalau fiqh lah. Ayat solat, kumpulkan semua ayat solat. Ayat pasal zakat, kumpulkan semua ayat pasal zakat. Memang ada pun, biasanya kalau kita baca Quran yang versi terjemahan kita ni kan, dia ada kat indeks tu, dia ada bahagian ayat mengenai apa kan, dia cerita ayat mengenai ada kan. Tu cara nak memahami konteks ayat lah. Tapi tetap kena belajar sebab nuzul ni untuk membantu kita faham konteks asal. Sebab konteks asal tu yang paling penting. Maksudnya dia yang penting sekali untuk dimasukkan dalam konteks, bukan dia satu-satunya konteks. Contohnya bila Allah kata lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik kan. Apa maksud dia? Kan kita ayat tu turun mengenai sebab dia. Apa sebab nuzul ayat tu? Lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Apa sebab nuzul ayat tu? Lelaki kahwin tu. Memang ayat kahwin kan? Tapi sebab nuzul dia apa? Allah tengah cerita pasal siapa? Siti Aisyah. Pasal Aisyah. Orang tuduh Aisyah berzina. Orang tuduh Aisyah berzina. Lepas tu Allah pun katalah Aisyah tu Nabi tu kan lelaki yang baik. Kalau Nabi lelaki yang baik, isteri dia pun perempuan yang baik lah. Jadi lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, perempuan yang baik untuk lelaki yang baik. Itu dia punya sebab nuzul. Tapi konteks dia untuk kita juga. Konteks dia untuk kita juga. Kita ni bila nak kahwin kenalah pilih orang yang baik, macam tu. Tapi sekarang soalan dia, tapi adakah dijamin suami tu kalau baik, isteri dia mesti baik? Ataupun sebaliknya? Tak jamin kan? Tak jamin. Ayat tu kira menjamin semua orang ke? Tak, ayat tu jamin yang Nabi je. Ayat tu menjadi suruhan kepada kita, dia menjamin Nabi. Sebab tu kata sebab nuzul tu yang paling utama untuk kita maksudkan adalah Nabi. Tapi untuk kita dia menjadi suruhan lah. Untuk kita dia jadi suruhan. Dia macam Allah kata dalam Quran, ibu-ibu menyusukan anak selama 2 tahun. Ayat tu walaupun sebut macam tu, ayat tu suruh ataupun dia panggil nasihat, bernasihatkan supaya ibu-ibu ni menyusukan anak selama 2 tahun.
Tapi dalam bahasa Quran, ayat tu macam seolah-olah menceritakan tentang ibu-ibu zaman Nabi lah. Ibu-ibu zaman Nabi ni menyusukan anak 2 tahun. Macam ayat dia nada macam tu lah. Macam mana kita nak tahu konteks? Yang pertama kena tahu zaman tu. Secara ringkas lah, tak sama. Ada lagi masa 6 minit ni, dia buat-buat apa pun. Dia syarat hadis yang sahih mesti ada 5. Hadis yang sahih mesti ada 5 syarat. Yang pertama, sanad tu bersambung. Pertama, sanad tu bersambung. Yang kedua, orang yang bersambung-sambung tadi tu. Sanad ni ingat maksud apa sanad? Okay, ni sanad. Sanad ni maksudnya rantaian orang. Ni sanad. Syarat pertama nak jadikan hadis tu diterima, mesti yang pertama kena ada sanad dulu. Yang penting tu. Paling penting dia ada sanad dulu. Sebab tu anda sebut tadi, asas dia kena cari ada dalam kitab. Itu baru nombor 1. Nombor 1 dah settle, baru kita pergi ke next step. Kalau nombor 1 tak settle, terus tolak je lah. Senang, tak payah fikir panjang. Yang kedua, setiap orang mestilah orang yang baik. Itu nombor 2, syarat kedua. Setiap orang dalam sanad mestilah orang yang baik. Baik ni maksudnya akhlak dia baik lah. Dia ni tak buat dosa, bukan orang yang buat maksiat, bukan orang yang tinggalkan solat. Dia mesti akhlak yang baik, orang yang baik. Baik maksud yang kita faham baik lah. Okay, yang ketiga pula, orang yang ada dalam sanad ni, orang yang ada dalam sanad ni mestilah orang yang kuat ingatan. Tu syarat nombor 3. Syarat nombor 4. Ada request. Untuk Robi. Lepas ni usul ke 3. Pernah minta start lambat sikit sebab ketiga akan. Oh, okey. Tapi diorang masih Lambat nak sikit. Lambat. Lambat banyak ke lambat sikit? Yang keempat, mesti cerita yang dibawa tu tidak bercanggah sesama diorang. Dalam bahasa Arab dia panggil syadh. Syadh ni maksudnya pelik lah. Pelik ni maksudnya bercanggah sesama diorang. Bercanggah sesama diorang, sesama sendiri. Yang kelima, syarat nombor 5 ni susah sikit lah. Syarat nombor 5 ni, cerita dia tu dia panggil mesti tidak bermasalah. Cerita tu tak ada bermasalah. Cerita bermasalah ni contoh macam tadi yang sebut yang mak ni. Bila dia sebut mak, kita pun terus macam mana Nabi ada mak? Cerita bermasalah. Cerita tu sendiri bermasalah. Contoh cerita bermasalah ni, contohnya dia kata benda yang fakta kata lain. Fakta kata lain, Nabi kata lain. Pelik lah. Takkanlah Nabi salah fakta kan? Contoh kalau Nabi kata anak laki dia masih hidup lagi ke, fakta kata lain. Anak dia mati masa dia kecil, tu fakta kata lain. Tapi Nabi kata lain. Tu kita kata cerita tu sendiri ada masalah. Kita bersalah. Jadi cukup 5 syarat ni barulah kita terima hadis. Contoh sebut balik. Tu 5. kalau benda 12 suku dia kalau nak suku memang lambat lah. Ketiga, Robi kena kuat ingatan. Okey. Empat, cerita tidak bercanggah. Kita tak bercanggah sesama dia orang, sesama rawi. Bukan bercanggah dengan kita. Dan cerita itu tak bersalah. Kita tak bermasalah. Tak bersalah dari segi fakta. Contoh nak bagi benda yang ada masalah fakta. Contoh nak bagi dia. Yang kata Nabi kahwin dengan Aisyah, masa tu umur Aisyah 6 tahun. Tapi perawi ada lain yang kata, ada perawi lain yang kata 7 tahun, ada yang kata 8, ada yang kata 9. Kalau ikut kita ada masalah.
Ada masalah lah kan. Sebab tak sama 6 dengan 9 tu. Jauh tu. 6, 7, 9, 8 lain tu. Semua lain-lain tu. Tapi yang penting Nabi kahwin dengan Aisyah sama. Itu part yang sama. Part yang kita terima lah Nabi memang kahwin dengan Aisyah. Tapi part dia punya numbering tu kita tak boleh nak kata tepat lah. Tak ada confirm Nabi kahwin umur 6 ataupun umur. Jadi kita kata yang mana yang kita terima adalah Nabi kahwin dengan Aisyah. Umur berapa tu kita masih boleh petikai kan. Mungkin ada orang pilih salah satu. Dia pilih 6 je ataupun 9 ataupun dia tak terima semua. Mungkin boleh jadi. Sebab apa? Sebab tu masalah nombor 5 bermasalah. Cerita tu bermasalah. Apa lagi contoh cerita bermasalah? Bercanggah tadi contoh. Kalau bercanggah ni, contoh bercanggah sesama dia orang. Dia bercanggah ni, dia bukan bercanggah directly bercanggah tau. Kadang-kadang bercanggah dia tu dalam bentuk orang ni cerita sikit, orang seorang dia cerita banyak. Orang ni semua cerita pendek je, jalan cerita tu pendek je. Dia seorang je cerita banyak. Contohnya macam kisah tentang Dajjal. Pernah dengar tak kisah Dajjal? Dajjal ni ada sahabat tu jumpa kat sebuah pulau. Dia pergi naik kapal, lepas tu kapal tu terdampar kat pulau tu. Lepas tu dia jumpa dengan Dajjal. Dajjal tu tengah kena ikat, dia sembang dengan Dajjal tu. Dajjal tu tanya macam-macam soalan lah. Dia tanya Nabi dah diutuskan ke belum semua. Pernah dengar cerita tu? Pernah. Cerita tu memang ada dalam kitab. Tapi cerita tu kenapa kata bercanggah sama-sama ni? Sebab dia seorang je cerita. Dalam masa dia kata Nabi cerita benda tu dalam khutbah. Pelik kan? Dia kata Nabi cerita ni dalam khutbah. Tapi dalam ramai-ramai orang yang dengar khutbah tu, dia seorang je yang cerita. Jadi kita macam, pelik juga kan? Kenapa? Dan dia cerita tu panjang. Daripada mula sampai habis dia ingat. Pelik juga. Macam orang lain semua tak cerita langsung. Kalau ada orang cerita part mula-mula je ke kan. Kalau kita pergi khutbah tu kadang-kadang kita ingat part awal-awal je. Lepas tu kita tidur. Tapi ingat waktu last kan. Sebab baru tersedar kan. Tapi ingat tengah-tengah sebab ada orang langgar baru je. Ini tak ada. Orang lain semua tak ada cerita. Dia seorang je cerita. Itu dia panggil bercanggah. Bercanggah sesama sendiri. Maksudnya sesama perawi yang lain yang tak ada cerita, dia seorang je cerita. Itu boleh jadi dipanggil bercanggah kan. Boleh jadi orang cerita pendek, dia cerita panjang. Contohnya macam Nabi ketika kalau dalam bab fiqah, Nabi bila dia tahiyat, dia akan menunjukkan jari telunjuknya. Itu ramailah orang cerita. Nabi bila tahiyat ni Nabi akan buat jari telunjuk macam. Ramai orang cerita macam tu. Tiba-tiba ada seorang tu dia cerita, kata Nabi ni bila tahiyat dia akan menunjukkan jari dia dan menggerakkan dia. Seorang dia cerita. Dia tak bercanggah macam kata dia tak gerak, Nabi tak tunjuk. Tak, itu memang bercanggah terus kan. Ini dia tak bercanggah macam mana, dia cuma panjang sikit je daripada orang lain punya cerita. Orang kata Nabi buat tunjuk je, dia kata Nabi gerakkan. Itu pun dia termasuk juga dalam bab ni, bincang ni. Jadi ada orang terima bab gerak tu, ada orang tak terima bab gerak tu. Sebab apa? Sebab dia tak semestinya dia terima. Yang kata confirm terima kalau cukup semua 5-5 tu komplit tak ada masalah, memang semua orang kan terima. Susah juga. Dalam bab hadis ni dia bukan susah, dia detail. Dia tak susah kalau kita dah biasa, tak susah. Cuma dia detail lah. Dia kena tengok satu-satu. Setiap hadis tu kena tengok satu-satu. Dia tak tengok senang-senang je kita kata, oh ni hadis ni dia dalam kitab ni, settle. Tak ada macam Dajjal tadi, ada dalam kitab cerita tu. Dia tak senang macam tu. Kalau senang, ramailah macam pelik lah. Macam mana dia pergi sekarang ni? Mana pulau tu? Kan, sahabat boleh sampai pulau tu, kita tak sampai pula pulau tu. Soalan banyak tu. Susah juga. Ada cerita pasal apa, macam-macam lah cerita-cerita ni, macam-macam lah. Cerita Nabi apa lah, ada lah cerita-cerita yang zaman-zaman dulu ni memang tak jelas. Okay, tak apalah, itulah secara ringkasnya. Okay, ada lagi soalan? Sementara ada masa lagi. Ustaz, kalau macam hadis fadail amal kan, macam ada setengah yang dhaif lah. Dia banyak yang dhaif. Tu dia nak terima ke macam mana? Ada tu. Dia macam ni. Dia sebenarnya setiap hadis tu kena tengok salah satu. Sebenarnya macam tu lah. Tapi kalau nak bagi secara umum, general, apa maksud fadail tu dulu?
ramai orang faham maksud fadail ni kelebihan amalan. Contohnya, apakah kelebihan kita solat ni? Apakah kelebihan kita puasa? Apakah kelebihan kita tak? Tu biasa orang fahamnya tu sebab bahasa Melayu kan. Sebenarnya bukan tu maksud kelebihan tu. Maksud kelebihan tu adalah amalan-amalan tambahan. Tu maksud kelebihan tu, maksudnya amalan-amalan yang lebih daripada yang biasa kita buat. Kita buat apa? Biasanya kita solat, contohlah, biasanya kita solat 5 waktu sehari. Biasanya kita solat qabliyah ba'diyah. Biasanya kita solat apa lagi? Kita solat tahiyatul masjid. Biasanya tu solat yang biasa kita buat. Tiba-tiba ada lagi solat lain yang lebih-lebih daripada yang kita biasa buat setiap hari. Tu dia panggil fadail lah, kelebihan. Bukannya kelebihan macam tadi, macam buat ni dapat pahala, buat ni dapat pahala. Tu contoh kelebihan. Jadi dalam bab amalan-amalan lebih ni, ataupun amalan-amalan tambahan ni, banyak ulama kata kalau dia ada pokok punca asal, boleh terima, boleh amal walaupun dia dhaif. Dhaif tu dia ada cara dia, macam tadi 5 kan, nak bagi 5 syarat dhaif kan. Dhaif tu mesti dhaif dari segi yang 3 bawah. Bukan. Syarat nombor, kan ada 5 syarat tadi kan. Yang pertama syarat dia bersambung sanad. Yang kedua syarat dia orang yang bawa tu orang yang baik. Yang ketiga orang yang kuat ingatan. Yang keempat dia punya ni tak bercanggah. Yang kelima dia mesti tak bermasalah cerita dia. Okey. Dhaif yang dikata boleh diterima tu, yang tak cukup syarat nombor satu ataupun yang ingatan ataupun nombor satu, tu je. Selain daripada tu semua tak terima. Kalau yang dhaif disebabkan cerita tu bermasalah, tak boleh pakai, fadail pun tak boleh pakai. Kalau disebabkan cerita tu bercanggah, fadail amal pun tak boleh pakai. Kalau disebabkan dia ni kurang ingatan ataupun dia ni lemah ingatan, boleh pakai. Sebab dia dhaif, sebab lemah ingatan. Dia 2 syarat tu. Dhaif sebab sanad dia terputus, dia punya rantaian dia terputus, boleh pakai je. Tapi ada syarat juga, dia kena terputus pendek je, dia tak terputus panjang. Terputus panjang tak boleh pakai juga. Terputus pendek ni maksudnya seorang atau 2 orang tak cukup dalam jalan cerita. 2 generasi tak ada. Sebenarnya lama kan. Kalau cerita tu tak ada langsung, tak boleh lah. Tak ada langsung sanad, tak boleh lah. Tu fadail. Tu sebab tu itulah beza antara maksud dhaif ringan dengan dhaif berat. Dhaif ringan, kalau 2 tadi tu, orang ni tak cukup kuat ingatan tapi sanad ada je, cuma dia ni jenis tak menghafal sangat pun, boleh kita panggil dhaif ringan lah. Tapi kalau orang tu akhlak tak elok, terus tak terima, dia bukan dhaif ringan, dia dhaif berat. Walaupun dia kuat ingatan, dia ada sanad panjang semua tak, dia kalau akhlak buruk tak boleh terima terus. Contoh akhlak buruk ni, contohnya kalau menipu, tu nombor 1. Menipu nombor 1. Kalau dia dah dikira menipu, kalau dia menipu dalam bab hadis, paling teruk. Yang kedua, kalau dia menipu dalam urusan selain hadis, nombor 2 teruk. Nombor 2 teruk. Dalam bahasa Arab, orang yang menipu dalam bab hadis ni dia panggil hadis palsu. Walaupun tak semua hadis yang dicerita tu palsu. Mungkin ada hadis yang dicerita tu orang lain cerita kan. Jadi kita tahulah, kali ni dia cakap betul. Tapi tetap kita namakan semua, kalau ada dia je, terus kita kata palsu ada dia ni. Sebab teruk dia ni orang yang teruk. Yang kedua, dalam bahasa Arab dia panggil hadis yang ditinggalkan. Orang yang menipu dalam urusan biasa. Urusan biasa dia tipu, tapi bila mengajar tak menipu. Bila urusan biasa dia tipu. Contohnya macam yang contoh terkenal ni yang Imam Bukhari jumpa. Imam Bukhari pernah jumpa seorang tu, dia tipu binatang. Macam mana tipu binatang? Macam mana cara tipu binatang? Macam mana tipu binatang? Acah-acah bagi makan. Acah-acah bagi makan. Tu Imam Bukhari kata menipu, dia kena menipu binatang. Dia buat-buat macam nak bagi makan, tengok-tengok tak bagi. Jadi Imam Bukhari terus masukkan dia dalam nombor 2, tak boleh terima. Walaupun fadail pun tak terima. Orang yang menipu tak boleh terima. Kalau dia setakat, dia orang soleh semua baik kan, tapi dia punya ingatan tak kuat, tu boleh pakai fadail dia. Sebab apa? Sebab masalah orang yang fadail ni, kadang-kadang dia reka. Jadi kalau dia menipu ni, kadang dia reka. Memang dia reka, dia kuat menipu. Dia memang reka terus. Ada seorang tu, dia memang bagi tahu siap. Dia kata, saya buat ni sebab anak saya tak solat. Dia buat satu hadis pasal solat, nak suruh anak dia solat. Dia guna nama Nabi. Ada seorang tu, dia pergi pasar, macam harga barang tu mahal apa benda kan. Dia buat satu hadis untuk
untuk macam mengecam peniaga barang tu. Memang khusus sebut barang tu. Siap tu je. Oh. Sebab tu orang menipu ni tak boleh. Dia sekali dah menipu, dia akan ketagihan. Ketagihan menipu. Sebab berkesan. Menipu guna nama Nabi ni berkesan. Menipu guna nama orang macam tak berkesan kan. Menipu guna nama Nabi ni berkesan. Jadi do'if yang ringan tu, yang kata boleh jadi fadail tu dalam 2 tu je. Selain pada tu semua tak terima do'if. Dan berat ni.